Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. So kali ini kita kembali dengan another collaboration bersama dengan Webro untuk character review. By the way guys, this is part 2. Korang boleh tengok part 1 soalan 1 sampai 6 daripada channel Webro. So tengok situ dulu and then baru tengok ini nombor 2 sebab kita nak terus sambung soalan untuk nombor 7. Okay guys, rasa daripada Suarez 999, rasa teknik klon Kizaru tu termasuk dalam Awaken Devil Fruit ataupun tidak? Ini teknik klon masa dia lawan dengan Luffy lah tu lah kan, masa dia buat dia punya Kagebushi no Jutsu. Kau rasa Awaken ataupun tidak? Semestinya tidak lah. Aku rasa sebab kita tak tahu lagi Awakening Logia ni, Awakening Zoan dah tahu, Paramecia dah tahu. Tapi aku rasa Awakening Logia ni telah pun di foreshadowkan oleh Oda dekat Punk Hazard, which is kita tengok pertarungan Aokiji dengan Akainu, yang mana diorang boleh affect pulau tu secara kekal, secara permanent. Yes, kekal. Jadi aku rasa itulah Awakening Logia. Aku rasa kalau yang Kizaru punya teknik klon-klon ni, aku rasa tak lah. Agak hina kalau itu Awakening. Mungkin part of it lah maksudnya kan. Tapi sama lah, aku pun rasa tidak. Sebab satu, Kizaru ni kita selama kita kenal dia asyik guna teknik yang sama je. Siapa Magatama no Atami dekat movie tu lah yang dia pakai, dekat villain dia pakai, kat sini pun pakai. Sumpah dah bosan kan, benda yang sama je. Lepas tu apa yang cermin benda benda tas semua tu kan, memang itu je. So sebenarnya agak excited lah sebab tu masa bila dia buat pintu, macam excited gila. Wah, teknik baru siap. Tak pernah nampak kan. So nak kata Awaken tu semestinya tidak lah. It's just another skill yang dia ada, yang akhirnya dia tunjukkan kepada kita untuk guna. Sebab aku pun lebih kurang macam Webro juga tadi, macam Zaf. Aku rasa kalau Logia punya Awakening ni, it should be more than that lah. Sebab kalau kita tengok daripada sudut Awakening macam Zoan, Zoan dia punya Awakening, dia effect diri dia. Sebab dia sebagai haiwan yang lepas tu dia tak adalah ubah rupa lebih-lebih ke benda kan, tapi lebih kepada enhance lagi lah dia punya body power semua benda bla bla bla. Macam Paramecia pula, dia punya Awakening semuanya melibatkan sekeliling dia. Maksudnya bukan secara fizikalnya dekat dia lah kan. Macam kita tengok Law, Awakening dia buat kat orang lain. Macam Kid pun Awakening dia pun assign kat orang lain. Semua benda macam tu kan. So Logia ni dia pula nak effect kat diri dia, memang dah tak perlu dah. Sebab basically dia tu sendiri memang dah jadi elemen kepada benda tu kan. Betul. Kalau kau saji lah kau, kalau kau ice lah kau nak berubah macam mana lagi kan. So dia mungkin lebih ke arah yang untuk ubah sekeliling dia, tapi bukan ubah tu semata-mata ubah macam tu je. Maksudnya dia terus jadikan benda tu sebagai kekal. Sebab nak ubah tu pun memang dah boleh kan, dah tunjuk dah pun Akainu dah boleh je nak campak dia punya lava tu sana sini, jadikan tempat tu lava. Even RPG pun dah boleh bekukan laut, sungai, semua benda kan. So mungkin benda yang Awakening tu lebih dari tu sampai benda tu jadi kekal. Macam Amaterasu lah pula siap. Macam api yang tak boleh padam kan, api yang lebih bau kan. Mungkin ke arah macam tu lah kot. Cuma kalau kita nak letak benda tu kat Kizaru mungkin susah sikit lah, sebab dia cahaya. So aku pun tak tahu apa benda yang dia boleh buat dengan cahaya. Macam mana siap dia nak kekalkan benda lain jadi cahaya? Adakah dia boleh ubah benda lain jadi cahaya? Itu susah cakap. Sorry, aku teringat juga ada dulu orang pernah cakap mungkin Enel masa dia berubah kan, dia kan basically Logia. Lepas tu kan dia berubah jadi macam Raijin semua benda tu kan. Itu pun orang cakap Awakening dia, sebabkan dia berubah form. Aku mula-mula macam tertarik juga, tapi aku tak rasa dia perlu ubah form. Sebab form dia tu macam lebih ke arah macam nak cakap, sebab dia ni kuasa dia ni macam ala-ala dia punya karakteristik dia tu cuba nak jadi macam God kan. So itu aku fikir kenapa dia tukar diri dia jadi macam something like a God kan, Buddha God semua benda tu. So kalau nak cakap semua Logia punya Awakening macam pelik lah pula kan. Takkan Akainu jadi anjing pula kan. Dia kan Akainu kan anjing kan. Semua benda takkan Aokiji nak jadi burung pula bila Awakening. So susah nak cakap secara tepatnya. Tapi for now aku rasa macam tu lah, lebih ke arah kekal lah kot. Sebab kekal tu pun bukan benda yang senang nak buat. Dan aku harap Oda tunjukkan lah dalam part kali ni start dengan Kizaru.
Dengan Kizaru kan. Sebab Oda dah tunjuk pasal Paramecia, dress, Oda tunjuk secara detail lah kan. Dressrosa Oda tunjuk Luffy punya. Lepas tu Wano Luffy punya Mythical Zoan. So Kizaru ni cuma itulah dari segi opponentnya lah kan. Sebelum ni kita tahu opponentnya Luffy, tapi kita assume yang dia dah bertukar side. So mungkin akan berlawan dengan Blackbeard ke apa ke. Nice tu. So tapi aku rasa Oda tunjuk lah. Blackbeard tu nice lah. Sebab itu actually peluang yang bagus lah. Sebab kau bayangkan, aku tak akan like impossible lah kan. Kalau Kizaru betul lawan Blackbeard, Kizaru menang tu tak jadi lah macam tu kan. So kat situ kemungkinan besar boleh nampak Blackbeard menang, and kat situ akan menaikkan lagi lah rating Blackbeard sebagai villain yang kuat. Sebab dia kalahkan Admiral kan. So sekarang ni dia dah kalahkan geng-geng Worst Generation yang mantap macam Law semua benda kan. So now kalau dia dapat lawan kalahkan Admiral, naik lagi tinggi lah rating dia kan. So best lah kalau benda tu jadi. Kita pergi ke soalan seterusnya daripada Arley King. Dia dah tambah D dah guys, Arley King. Apa yang korang suka tentang Kizaru? Sama, apa yang kau suka tentang Kizaru? Susah soalan ni. Aku suka dia punya laid back character lah. Like tenang-tenang. Cik lah. Macam isap ganja. Dia agak kelakar. Manusia terpantas di dunia berperangai sebegini. Slow. Reaction steady. slow gila. Itu lah. Suka karakter macam tu lah. Aku tak ada lah suka sangat Kizaru daripada dulu lagi. Tapi sebab dia antara macam Admiral yang paling aku tak ada expect apa-apa. Macam sebab macam Akainu, kalau kau tengok Akainu kan garang kan. Macam kau nak tengok dia mengamuk lah kerja dia kan. Macam Aokiji pula dia macam cool. Tengok dia macam santai je, cool. So Kizaru ni aku tak tahu nak expect apa, sebab dia macam tu je lah. Dia punya selenga tu kan. Tapi something yang memang kalau aku nak tarik Kizaru, power dia lah. Itu of course lah. Kuat tu. Kuasa dia cahaya babe. Memang tu aku cakap tadi, bosan tu bila tengok dia asyik guna teknik yang sama. Sebab kuasa dia ni aku tak tahu nak cakap apa. Memang kau tengok, aku rasa best lah bila Oda start sikit-sikit keluarkan masa dia lawan Gyafai yang betul. Dah lah laju gila. Lepas tu dia cahaya dah boleh jadi tu jadi ni. Aku rasa memang boleh jadi lebih tu. Kalau kau letak watak Kizaru, kalau kau letak orang yang macam Aokiji atau Akainu, orang yang lebih aktif lah kan, mesti lagi kuasa power macam ni, lagi gila tu. Betul? Sebab dia ni slow kan. So kuasa dia tu lah aku nak sangat tengok. Macam kita cakap dia, kalau dia betul dia Oda nak guna Awakening Logia dia kat sini, memang aku excited gila nak tengok, serius. Daripada Ketiak Zoro bau strawberry. Bro, aku pun minat Zoro juga, tapi tak ada lah sampai macam tu. Pernah terfikir tak nak buat baju atau mark Kizaru atau sebarang merchandise yang lain? Ini macam soalan direct ke aku. Dah baru jawab aku tak pernah minat watak Kizaru. So nak cakap buat baju atau mark tu bukan sekarang lah. Banyak lagi dah watak-watak yang best. You are not that guy. Yeah, not yet lah. Tunggulah giliran dia ujung-ujung beratur dulu lah. Tapi for now Ketiak Zoro Strawberry belum ada lah. Harif Zaid 9821. Adakah dia first Admiral yang akan mati? Apa kesan kalau dia mati? Adakah Kizaru masa kerjanya memang cakap Adakah Kizaru masa kerja memang cakap lambat, otak siput, atau memang dah asal dia memang macam tu? Okay. Mati ni tak pasti dalam One Piece. Cuma sebab tadi Part 1 tadi kita dah berborak pasal kalau betul Kizaru bertukar arah, ke manakah dia pergi? Sebab macam Aokiji pergi ke Blackbeard mungkin as a double agent whatever. Tapi Kizaru ni kalau dia betul-betul dia betray, memang dia akan berlawan dengan dia dah betray Gorosei, a Celestial Dragon. Memang terang-terang dia dah tak layak untuk jadi Marine. So kalau kita tak dapat fikir kat mana dia pergi, mungkin ke situlah. Mungkin ke kematian lah. Yang seeloknya. Cuma aku tak rasa Oda berani. Aku tak rasa Oda ada telur.
Tapi dekat Egghead ni dia dah start berani sikit lah. Macam dia bunuh Shaka. Okay. Itu je kau yang mati lah. Ada satelit lain. Siapa lagi mati? Siapa lagi satelit lain? Siapa lagi seorang? Ni yang Pythagoras. 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 Tapi satellite je lah. Itulah kan? masih Macam belum tu. cukup penting lah. Benda tu Vegapunk boleh je buat balik oleh Itulah. kan. Lain pada tu tak ada lah. Tak ada. Kalau ikut aku Masih lagi expectation perangai aku, yang sama. Tak, maksud aku expectation aku kalau nak ada yang nak mati pun in this grand situation scenario Kuma lah. Tak adalah aku terfikir Kizaru. Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba Kizaru punya yang mati Kuma yang hidup kan. Agak menarik juga. Tapi tak nampak lah. Itu je lah. Tak nampak lah possible dia tu boleh berlaku. Okay. Lepas tu ni masa kecil dia tu Kizaru masa kecil memang cakap lambat, otak siput. Mungkin kot. Tak tahu doh. Dia pelik doh. Dia memang pelik gila Mamat ni. Kita dia macam ni tau. Kalau korang tengok Aokiji dengan Akainu, korang boleh macam cuba fikir-fikir lagi lah pasal life diorang ni, macam mana orang dia kan. Sebab at least macam Aokiji kau dah nampak interaction dia dengan orang lain. Macam Betul. dia kan rapat dengan Garp kan. Sebelum kita tahu dia practice dengan Garp, kita dah nampak lah dia rapat dengan Garp semua benda. Lepas tu dia pergi jumpa smoker. Dia ada lah interaction dengan orang lain. So dia ni nampak normal. Akainu memang terlebih normal lah kan. Dah memang gila orang dia. Terpaling adil. Muhammad ni dia tak ada interaction sangat tu. Dia memang dia macam dah dunia dia, kau tahu. Macam budak istimewa. Okay, sebab tu lah dia slow. Tapi kan, jap. Sebab aku teringat something lah. So aku buka Google kat sini lah. Kalau kau ingat kan, Oda pernah lukis dekat SBS masa dia kecil. Macam mana? Apa dia? Dia macam tengah study. Oh. Dia ada meja, sebelah dia ada buku, atau ada lantern. Study lah. Muka dia tak sama lah. Muka selenga dia tak sama. Tapi dia tengah study, kau tahu. Agak make sense lah dia lepak dengan Vegapunk kan. Mungkin itu aku nak cakap. Macam seolah dia lepak dengan Vegapunk daripada kecil, kau tahu kan? Patutlah dulu pernah muncul teori Kizaru ni Vegapunk. Ya. Dulu ada teori Kizaru Vegapunk. Ini agak menarik lah. Sebab ini kita boleh bawa pergi ke soalan Isak. Isak, sebab Isak ada tanya kat sini. Cuba korang berdua reka storyline. Agak-agak macam mana backstory Kizaru kalau ada. Aku try sikit lah. Aku tak ada lah boleh fikir panjang. Cuma tu lah, kalau nak cuba cari tu, memang kita kena tengok balik yang ni lah, gambar yang aku cakap tadi ni. Sebab kat sini guys memang nampak dia macam ni tau. Memang nampak watak yang menarik. Okay, macam Kuzan, dia lukis dia macam orang yang tengah susah, tengah pegang beg semua benda, ada pegang payung, lepas tu ada macam botol air, muka tengah marah. So tak jauh sangat daripada karakteristik dia. Akainu pula memang sebiji macam muka ganas, muka bengis, siap pegang pedang, pisau ke benda, aku tak tahu lah, macam gangster lah situ. Tapi itulah, Kizaru is still Kizaru, muka sama macam tu. Cuma itulah dia study tu guys. Dia study tau. Dia macam tempat yang aku tak tahulah bersalji ke apa, tapi macam tempat yang gelap lah kot. Sebab dia ada lantern kan kat atas meja dia tu. So maksudnya kat situ gelap. Macam dia macam aku cakap tadi, aku rasa hidup dia tak adalah senang mana kot kalau dah gambaran dia macam ni. Sebab kalau dia senang, kita takkan nampak dia maju berstudy di dalam dengan lantern semua ni. So mungkin dia betul lah kot. Mungkin dia orang susah, lepas tu dia tahu macam mana dia berjumpa dengan Vegapunk. Dia sama-sama lah kot membesar dengan Vegapunk. Betul. Itu je lah aku boleh fikir. Itu je lah. Kalau dari segi backstory itu, so kita boleh nampak dia macam seorang yang introvert, yang banyak study. Tapi aku rasa dalam flashback tu dia akan fokus dekat dia punya relationship dengan Vegapunk tu sebenarnya. Mungkin relationship tu yang membentukkan dia punya personality sekarang tu. Kenapa dia betray, kenapa dia nak tolong Luffy ke apa kan. So aku rasa, aku tak tahulah flashback dia macam mana, tapi Oda mesti ceritalah macam mana dia jumpa Vegapunk, macam mana dia rapat dengan Vegapunk, apa yang dia orang fikir, apa yang dia bualkan, benda-benda tu lah. Kalau dapat flashback pun mungkin
sekejap je lah macam Kaido tu kan. Okay. Apa harap lama sikit lah. Aku geram benda flashback Kaido tu. Itu kan flashback, itu slide. Montage. Dah boleh je goreng lebih sikit. Itu je dia baginya. Geram betul lah. Kalau kita cuba fikir tu lah, aku rasa lah kalau dia betul nak bunuh Vegapunk, dia sebenarnya boleh tu bunuh Vegapunk daripada awal. Aku rasa memang tak susah pun untuk orang yang macam dia ni nak bunuh Vegapunk. Tapi dia macam melengah-lengah tu. Kan? Itulah. Dalam A-Head ni memang terang-terang lah dia tak put effort lah dalam membunuh Vegapunk ke, dalam membunuh Luffy ke. Aku itulah, kalau aku harap macam tu je lah Isa Aku harap dia memang daripada awal sebelum dia marine lagi, dia memang dah lepak dengan Vegapunk lah. Sebab kalau kat situ memang kita boleh dah nampak dah dia dah buat satu relationship yang sangat-sangat kuat. So at least kalau Kizaru indeed tukar side, dia tak adalah macam klise sangat tau, macam cerita yang Allah tiba-tiba berubah ke, tak ada. Maksudnya dia dah ada back story dia. Betul. Berkaitan dengan Vegapunk dengan ni. Dia bukan decision tiba-tiba. Bukan decision tiba-tiba lah. Dia just satu masalah yang dia nak kena lawan dengan sifat dia lah. Sebab sifat dia macam dia pak turut je. So dia itu je lah kot dia punya dilema dia. Macam mana ni aku nak jadi marine kan, tapi aku nak kena bunuh Vegapunk bla 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 macam tu lah. Aku rasa ni last lah kan, soalan yang terakhir daripada Acoy. Aku tak minat watak Admiral semua ni. Nampak macam barwa kerajaan tapi nampak macam power pula dia punya Devil Fruit. Boleh bagi pendapat kenapa Kizaru tak terkena efek Nika? Adakah Kizaru lebih kuat daripada Kaido yang begitu mudah terkesan dengan kuasa Nika? Maksudnya daripada sudut efek kartun tu lah, cartoonish effect tu. Wait, aku tak perasan pula pasal benda ni. This is actually a good question lah, a good observation lah. Sebab memang terang-terang Kaido affected gila dengan Luffy, tapi Kizaru tak affected sangat pun. Kita tahu daripada jawapan Law yang Haki boleh mengatasi Devil Fruit. Tapi bila kalau kita nak keluarkan statement tu, orang akan cakap Kaido tak kuat ke Haki dia kan? Which is dia berbalik kepada statement aku dekat Pak Wan tadi lah, yang Oda ni agak tidak konsisten. Tapi mungkin ada benda lain lah pasal Nika ni kan dengan Kizaru ni kan. Tapi sorry, sebab kita pun tak tahu lagi adakah efek Nika, cartoonish effect tu adalah, maksud aku, efek daripada sudut kekuatan. Kau faham tak? Maksudnya faham. Adakah orang tu jadi macam tu? Tak semestinya. Mungkin tak semestinya sebab dia lebih lemah. Mungkin itu just efek sekeliling dia yang memang tahu pelik tu Luffy. Ataupun memang Luffy punya imagination nak macam tu. Kan, sebab kau tengoklah macam dekat anime baru-baru ni kan, yang dia tiba buat benda pelik-pelik. Kita tak tahu tu macam mana sebenarnya, kenapa semua orang boleh ada efek macam tu sekeliling dia tu. Itu kita tak tahu benda sebenarnya benda tu. Adakah itu memang specialty daripada Nika tu sendiri? Tak semestinya power. Ataupun tu lah macam mungkin imaginasi Nika tu je yang ternampak macam tu. Kalau aku dia awakening lah. Maknanya kita ada awakening Paramecia yang rubbery tu. Tanah jadi rubber, badan jadi rubber. Tapi at the same time kita ada awakening Mythical Zoan, which is orang lain pun boleh affected jadi cartoonish, something like that lah. Something yang dia boleh alter dengan imagination dia lah, which is susah untuk kita explain. Tapi itu semua berbalik kepada imajinasi Luffy lah. Panjang lagi sebenarnya cerita Sagi Afaf ni. Banyak lagi benda kita tak tahu. Sebab semua benda ni salah Luffy sendirilah. Luffy tak nak ambil tahu. So end up kita pun tak tahu. Kita tak tahu apa-apa tu guys. Dia tak macam Gyarfoth dia. Gyarfoth dia basically ada flashback, ada penjelasan dia. Sebab dia training rally, macam mana dia main haki, dia bla 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 kan. So tu ada penjelasan dia. Sebab tu Luffy sendiri pun tahu apa dia boleh buat. Sebab tu dia boleh ubah jadi Tankman. Sebab tu dia boleh ubah, alter diri dia jadi Snackman semua benda. Tapi Gyarfoth ni dia tak explore lagi. Based on apa yang ditunjukkan kepada kita, memang dia tak explore pun. Macam dia explore pun time dia berubah kan. Itu je lah. Tapi di sebalik tu kita tak tahu lagi lah benda sebenarnya, sejauh mana Nika ni boleh pergi. Macam bagi aku, kalau tanya aku, overall bagi aku ni masih basic ni aku rasa. Aku rasa dia boleh pergi lebih daripada tu. Betul. Jauh lagi ni.
buat masa ni memang acoy, memang tak ada specific answer lah for that. Kita tengok lah, tunggulah nanti apa sebenarnya misteri di sebalik kuasa Luffy ni. Betul lah. Zah ada tambah apa lagi? Tak ada, itu sahaja. So yep. Dah 20 minit lah. Nicely timing kita nice lah. So itulah dia guys, kita orang punya first untuk tahun ni character review bersama dengan Kizaru. So stay tune lah, and look forward lah untuk next upcoming collab. Dan kita akan cari pula lah karakter-karakter yang lain. Kalau korang pun ada suggestion, boleh komen saja, bagi tahu mana karakter lain yang korang excited nak tengok. Tapi kalau boleh karakter yang korang rasa akan apa kata in future tu penting akan lah. jadi menarik kan. Misteri dan macam hari tu ada yang cadangkan Koma tu Oda dah bedah 7 chapter. Kau nak kita orang apa lagi kau nak korek? Kau nak tahu apa lagi? Dah tak nak apa dah. Janganlah karakter macam tu karakter yang in future lah yang kita boleh korek-korek sama-sama. Sebab soalan korang ni pun adalah macam satu benda yang menarik untuk kita sama-sama fikir apa benda di sebalik setiap karakter yang ada ni. So itulah dia. So thank you guys for your support. Jangan lupa untuk subscribe channel Wibro and channel Lopi. So thank you and see you guys on next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.